Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning semua. Semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang mencurah-curah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya, insya-Allah. Alhamdulillah, Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dengan diisi dengan benda-benda yang bermanfaat. Dan tak salah, ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya kongsikan bersama. Semoga apa yang saya share ni mendapat aha moment dekat you all, mendapat point ataupun solution yang mana yang baru nak berjinak-jinak dalam bidang bakery, baru nak belajar cara nak buat kek dengan cara yang betul, baru nak baru nak mendalami bidang bakery ni. Dan saya bukan chef, saya bukan guru, saya bukan bidang betul-betul dalam bidang profesional, tak. Saya pun bermula daripada bawah, saya pun bermula daripada zero, saya pun bermula daripada offline, memang 100% offline. Dan saya pun tak ada kedai, saya tidak ada kedai. Saya dulu saya pergi menjajah, daripada satu sekolah ke satu sekolah, daripada satu office ke satu office. Dan itulah saya tidak ada kedai. Kalau you tanya saya macam mana saya buat bisnes, tak ada kedai, tapi kata boleh jana income 5 angka 6 angka, macam mana saya buat benda tu? Sebenarnya kita memerlukan ilmu. Pengalaman sahaja tidak cukup untuk kita nak menerokai bidang bisnes ni. Pengalaman saja tak cukup, kena ada kata seiring dan sejalan. Kena ada kata pengalaman dan ilmu, barulah kita nampak pergerakan bisnes kita tu macam mana. Barulah daripada kita run bisnes sorang-sorang, kita lah tukar jom buat, kita lah tukar jom pergi beli bahan kek, kita lah tukar jom promote dekat kita punya Facebook, kita lah tukar jom reply WhatsApp, kita lah tukar jom ZOD. So benda ni gila kuasa kata. Semua benda no, itulah founder, itulah leader, permulaan. Itulah saya dulu. Saya tak kata orang lain, saya gitulah. Kata gila kuasa. Sebab apa? Sebabnya takut nak bagi skop hijau ni kat orang lain, nak bahagikan rezeki tu kat orang lain. Takutnya tak boleh nak handle, takutnya tak dapat nak bayar gaji, takutnya takut banyak sangat. Tetapi bila mana saya betul-betul melangkah dalam bidang online ni, dan saya nampak pergerakan dia, saya punya bisnes, dan saya terpaksa ambil untuk jadikan tim saya sebagai sebahagian daripada tim Norris. So dalam Norris, so sebab saya tak mampu dah nak run bisnes sorang-sorang. Tak mampu. Dulu bolehlah moga gila kuasa. Dulu bolehlah moga orang tak nampak saya punya bisnes. Dulu bolehlah saya run bisnes, semua benda, account apa semua saya buat. Tetapi saya bila mana saya nak bagi betul-betul orang nampak, so saya tak boleh dah nak run bisnes seorang-seorang, tak mampu. Saya terpaksa ambil team untuk handle bahagian tukang jo reply message you all, tukang yang run saya punya marketing, saya punya account, finance. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. You type kat komen dulu, clear ke tak? Kata muka dimah baru ni. Muka dimah baru ni. Happy birthday Kak Norris. Allah, lama dah. 3 tahun dah birthday-nya. Tapi terima kasih lah yang wish saya punya birthday. You type kat komen dulu, clear ke tak saya punya live? Type kat komen dulu, clear ke tak?
Sebabnya untuk pagi ni saya nak bincangkan saya nak you all tahu kenapa satu-satu kek tu kenapa buat asyik mendak je tengah. Kenapa dia jadi lekong? Kalau kek nak tanya kek pun, kek tu biasa kata kek jadi comel, tapi kenapa dia jadi lekong tengah? Kenapa jadi mendak tengah? So benda ni lah yang saya nak selongkarkan. Saya nak you all buka you all punya mindset you all supaya nampak kejadiannya kenapa jadi lagu tu. Kenapa jadi lagu tu? Kenapa jadi mendak tengah? Kenapa jadi masalah tu? Masalah ni, masalah tu. You all type kat komen dulu, clear ke tak saya punya live? Clear ke tak? Ni weh. Teh nasi kabur ni. Type kat komen dulu, clear ke tak? Clear. Okey. Assalamualaikum, selamat pagi. Clear. Okey. So, siapa nak tahu kenapa biasa kek yang you all buat tu, Bukit Kayu Hitam clear. Clear. Siapa nak tahu kenapa biasa orang buat kek ni jadi tengah pula dah. Kenapa jadi mendak tengah? Jadi mendak tengah, kenapa jadi mendak tengah? Siapa nak tahu? Siapa nak tahu? Yuk type kat komen dulu. Nak tahu? Yuk type kat komen dulu. Saya nak tahu. Saya nak selitkan benda ni supaya you all kata nampak kenapa dia jadi gini. Dan saya tak nak you all buat ulang benda yang sama. Aku buat sekali jadi mendak, buat 2 kali pun jadi mendak. Bukan kata buat sekali jadi mendak, buat 2 kali jadi merekoh, buat 3 kali jadi kering, buat 4 kali meletup. Ni sama je. Buat sekali jadi mendak, buat 2 kali jadi mendak, buat 3 kali pun jadi mendak. Mendak tengah. Kenapa dia jadi lagu tu? Kenapa? Sebab yang pertama adalah terutamanya benda ni sebenarnya saya nak tahu. Okey. Sebenarnya nak tahu. Ini adalah saya nak bagi tahu dekat you all berdasarkan pengalaman saya lah. Kenapa dia jadi gitu? Saya pun dulu pun jadi gitu juga. Tak dinafikan, jadi gitu juga. Jadi mendak juga tengah, jadi telok juga tengah. Jadi gitu juga sebagaimana yang you all hadapi. Masalah yang you all dah hadapi, saya dah hadapi dah. Sebab itulah bila mana kita ni kena ada ilmu. Saya nak tahu juga deh. Saya nak tahu. Tak payah tahu lah nya. Tak payah tahu lah nya. Kenapa nak tahunya? Sebab you all pun pandai dah. Kenapa nak tahunya? Tak payah tahu lah. Sebab you all pandai dah ke? You all pandai dah. Buat pandai. Sebenarnya tak pandai, tapi buat pandai. Lepas tu duduk kalangan orang hak pandai-pandai juga sendiri. Sebab itulah sampai bila-bila tak pandai-pandai, tak tahu-tahu sebab gapo dia jadi lagu ni. Gitu. Sebab apa dia? Tahu tak? Sebab kita ni pandai-pandai nak tahu. Tak apalah. Pandai-pandai gitu. Padahal kita ni tak pandai. Kalau you all tahu, you all kata tak pandai, kena belajar lah, kena banyak bertanya, kena cari ilmu. Orang yang ada, kata orang yang boleh bantu you all tahu ataupun selesaikan masalah you all ni. Bukan kata pakai ikut dia, tak apalah. Tahu tak? Jangan duduk mana-mana kita ni kalau kita ni tak tahu. Orang kata kalau bahasa ni kak bodoh-bodoh sage. Bodoh-bodoh sage. Dah lah bodoh, mu tak tanya pula. Bahasa kasar lah, tu bahasa kasar lah. Dah lah bodoh. Bukan setakat bodoh ketok pula. Bodoh hak terlapar-lapar. Lepas tu mu buat bodoh-bodoh gitu, mu buat bodoh-bodoh sombong.
Buat bodoh-bodoh sombong. Oh, tak apalah. Ha. Bodoh-bodoh sombong lah. Tok tanya. Bila tak tanya ni, sesak jalan lah. Ha. Tahu dok? Bila tak tahu, kena berpadukan kepada orang yang boleh buktikan, yang boleh selesaikan masalah you all. Kenapa kek you all ni jadi mendak? Kenapa jadi lagu tu? Apa sebabnya? Punca sebab gapo? Ni saya nak rungkaikan kenapa kek yang biasa kita buat, bukan you all, saya pun pernah alami, kenapa jadi telok lagu tu. Ha, kek saya masuk naik molek sangat, lepas terbalikkan kek jadi turun tengah, tapi kek lembut molek. Ha, kenapa kek jadi turun tengah gitu? Kenapa? Sebabnya biasa orang buat kek ni adalah kek yang melibatkan butter ataupun margarin. Kita campurkan dengan gula kastar. You all kena ingat deh, setiap kek yang kita buat diwajibkan guna gula kastar, not gula icing. Itu petua ataupun tip yang paling penting yang you all kena tahu. Itu tip yang paling penting. Tak boleh guna gula icing, no. Sebab gula icing, gula yang paling halus. You all kena guna gula kastar ataupun brown sugar, gula perang. Kata salah satu, sama ada gula kastar ataupun gula perang, you all kena guna salah satu ataupun you all nak combine pun boleh. Tak ada masalah. Dia beza dia sebab tu gula kastar tu sebab gula tu warna putih. Gula perang sebab dia warna koko. Kalau you all nak dia fungsi dia ataupun cara dia tu sama je. Gula perang, you all jangan takut guna gula perang. Dia sama je, cuma dia rasa dia tu perang, dia macam nisen. Ha, gitu lebih kurang lah. Ha, pero sebab tu lah orang takut nak guna gula perang, sedangkan dia fungsi dia sama je. Fungsi dia sama je. Gula kastar dengan gula perang fungsi dia sama. You all jangan sesekali, ini tip yang paling penting, jangan sesekali bila nak baking cake guna gula icing. No, dah lah gula icing pula tu. Ayuk pula tu. Masya Allah. Sebab tu lah kek kita ni mendak. Pedok. Sebab tu lah mendak. You all kena pastikan kek you all guna gula kastar, not gula icing. Gula icing hanyalah untuk nak buat krim di atas ataupun tengah tu je. Sama ada you all nak buat untuk topping yang melibatkan gula icing, not gula kastar. Itu yang you all jangan tukar benda ni. Jangan bertukar. Pastikan you all tahu untuk nak buat kek pakai gula kastar. Kalau nak buat nak buat topping pakai gula icing. Ha, lelah aku. Air dah ada ni. Ha. Tahu tak? Minum air dah. Tak apa. Ada mandi lah air kau ni. Ha, saya tolong tarik. Thank you Jessie Lina, thank you. Tolong saya. Terima kasih banyak-banyak. Ha, aku kata dah lah bila you order that page ni, ha, kita sama-sama membantulah. Mana masalah tahu tak? Ha. Kalau gula halus tak boleh juga ya. Dia orang kata gula icing. Kalau gula halus tu dia spesies gula kastar, cuma anak dia ni. Gula kastar ni gula halus ni anak dia. Boleh. Cuma dia halus lah sikit. Ha, kalau you all guna gula halus, you all kena kurangkan masa you all putar tu. Kalau guna gula kastar gini. Nak oyaknya gula hok. Aduh, bantu. Aduh. Minum air betul. Guna gula kastar. Mak. Tak payah dengan bahasa yang kena guna air orang Sabah. Ni macam ni. Okey. Payahlah macam makcik ni masuk ni. Ni macam ni. Okey. Permulaan
bila mana you all buat nak baking cake, pastikan you all guna gula caster, bukan gula icing ataupun gula yang kucai tak payah pula, kacau. Yang kacau air teh tu, teh kat dapur tu, bukan. Itu tak boleh guna. Dilarang sama sekali. Kalau you all nak buat puding gula hangus, boleh guna gula yang kacau air teh tu. Kalau you all nak buat untuk kek tu, no. Dilarang sama sekali. Royak tu artinya bagi tahu. Yes. Nak translate ni. Thank you Jessilina. Jadi tukar translate saya. Terima kasih. Tahu tak? Hanya gula caster. Okey, kalau Nori, saya guna gula caster tapi statement tak sabar. Tak sampai lagi step dia berikutnya. Okey. Orang tanya pula. Ada yang tanya saya, gula halus tak boleh ke? Gula halus ni orang kata anak kepada gula caster. Anak kepada gula caster, dia gula caster dah halus. Mai dengar sini ni. Dia dah kalut main ke lain lah. Kacau. Okey. Bila orang kata saya nak tanya sikit boleh tak? Boleh. Gula caster dia dah halus. Gula halus ni lagi halus daripada gula caster. In that case, you all tak ada gula caster. Ya tak ada pula dah. Tak ada. Tidak ada gula caster. You all ada gula halus. You all boleh guna gula halus tu. Gula halus, bukan gula icing dah. Jangan tertukar gula halus dengan gula icing lain. Lepas tu gula halus tu, masa you all nak putar dia untuk nak putar adunan kek kita tu, masa you all guna gula caster, you all kena mungkin putaran dia 10 minit. Mungkin anda katalah 10 minit pakai gula caster. Kalau you all pakai gula halus, you all kena kurangkanlah masa dia tu. Faham? Bukan kata pakai gula halus sama putaran dia dengan gula caster. No. Faham? Menari ke tu? Gitu pula. Okey. Anda katalah, alohlah. Mugi sekolah mu tengok cikgu mu tu. Ajar lagu mana? Alohlah. Kita ni kena bersungguh tak? Gula caster tangan duk gini ni ataupun duk gini. Okey. Gula caster tu, yang gula caster beli kat kedai bahan kek, tak letak mungkin dia ayat menari pula kepala. Gula caster yang beli dekat kedai kek, dia tak sama dengan gula halus. Kalau you all nak guna gula halus boleh, cuma kurangkan masa putaran dia. Kalau gula caster, you all kena tengok adunan you all. Anda katalah you all guna gula caster, mungkin putaran dia 10 minit. Tetapi kalau gula halus, mungkin dia lebih kurang dalam 6 hingga 7 minit saja. Macam tu. Faham? Lemuh aku. Tu baru gula, tak masuk lagi hak tu. Ni permulaan ni. Kita duduk tak tahu lagi gula mana nak guna. Sebab itulah tak jadi. Terbaik sikit lah. Aduh. Aduh, suka apa-apa mula. Minai mata. Leluh aku. Tu baru gula. Itulah kata permulaan kena tahu. Ada ilmu ni at least tahulah juga. Perbezaan dia tu nak guna setara mana. Orang suruh pakai gula caster, sebab itulah saya kata semolek-moleknya recommended pakai gula caster, bukan gula selain daripada tu. Nak buat kek, lepas tu kita pakai gula icing. Lepas tu kenapa kek saya ni tak jadi? Saya ikut step belakang dah. Lepas tu bila kita selokar-selokar, saya pakai gula icing.
Alah lah, ya apa ya. Benok sangat ha. Gegel tu. Ha. Tahu dah. Aduh, syarik ilmu yang ramai tak tahu sebelum ni termasuk akak. Suka saya tengok cikgu ni. Kita guna mok gula lah. Tahu pun. Mok gula. Dah. Gula aku cair tu pok gula. Benok boleh dah ke? Tahu dah. Kalau kita ni jenis orang tak payah nak pehe, ulang lagi video saya ni, saya tak delete. You all ulang lagi, banyak kali ulang. Faham? Cikgu nak tanya tapi bukan bakit mendak ni boleh tak? Tanya. Sudah panggil cikgu lah nyo. Kita pun sama belajar juga. Allah lah. Aduh, kita mal lah. Sambil kositik sambil buat lawak. Tahu dah. Duk kena tahu. Macam ni brownies ni. Ada pada. Okey, ni brownies ni. Orang kata brownie ni macam kek mendak. Mungkin dia guna gula aku cair. Mungkin dia guna gula hak lain selain pada gula kastar. Orang kata dah. Kek ni guna gula kastar. Tak kira lah you buat gapo sahaja. Kek pakai gula kastar. Pakai gula kastar. Boleh suti benok. Lah. Ya apa ya tak reti bahasa sangatnya orang kata ni. Alolah. Lepas tu dia pun ya. Saya ni ada gula yang aku cair je. Saya ada gula aku cair je. Boleh tak saya pergi blend benda tu? Boleh tak? Saya pergi kata masuk dalam blender biar jadi gula kastar. Tak ke jadi. No, jangan dia buat lagu tu. Jangan sesekali buat begitu. Kalau you tak ada gula kastar, tak payah dia buat lah. Tak payah dia buat lagi. Daripada you buat tak jadi, baik you pergi cari dulu gula kastar, baru you buat. Gitu. You pergi cari dulu gula kastar, baru duk gagah lah buat. Selagi you tak ada gula kastar, ataupun kalau you nak guna gula halus, boleh. Cuma pergi beli dulu, barulah balik buat. Kalau selagi tak ada bahan-bahan yang mencukupi tu, tak payah duk rajin sangat buat. Pergi cari dulu. Gitu. Lelah aku ni. Aduh, lah nak suka aku bapakmu ni. Tahu nak suka pagi-pagi ni. Pagi-pagi ni. Nori tak sabar buat kerokong gitu selok dah ni tengok dah lah duk jabat ni. Barulah you duk jabat sambil-sambil nak buat kerja tu dengar tengok saya punya live ni. Ceria sikit hidup you ni kat skima je. Siap dah kau? Tak sok saya bagi tu. Siap dah kau? Tak boleh lah gitu sambil-sambil kata. Kalau you boleh tanya tim saya lagu mana saya. Time saya melawak, memang saya melawak. Time tak buat kerja, memang nak kena lah. Tapi sambil-sambil nak buat kerja tu, wujudkan suasana yang ceria. Wujudkan suasana yang jangan stres. Sebab bila stres, semua benda tak akan jadi. Saya ni bila dulu saya keroh kok. Tak boleh buat gini gitu kan. Tim saya jadi macam kurang gemar lah benda tu buat kerja lagu tu. Kita nak memaksa-maksa orang ni, tengok juga orang tu keadaan lagu mana. So kita kena wujudkan suasana yang ceria. Lagu mana nak wujudkan? Cara komunikasi tu. Biar komunikasi kita dengan tim kita ataupun kita dengan siapa saja biar molek, biar okey. Barulah hidup kita ni enjoy. Gitu. Noris, ada orang guna gula perang boleh ke? Tak ada.
Boleh, cuma orang tak nak guna gula perang ni. Sebab apa? Sebab kek bila buat ni dia jadi warna tak jadi warna putih gitu. Dia akan jadi warna kekokongeng. Sebab kita guna gula perang. Sebab tu orang tak berapa nak suka. Tapi fungsi dia adalah sama dengan gula kasta. Kalau you nak combine sekali macam saya lebih suka guna gula kasta berbanding gula perang. Tahu tak? Saya lebih sukakan gula kasta. Dan berbanding kalau gula halus ni dia mahal sikit pada gula kasta. Gula halus dia mahal sikit. Ada setengah-setengah tempat gula halus lebih mahal. Sebab itulah orang lebih suka guna gula kasta. Faham? Sis Nori, kenapa ya kek saya boleh mendak dan saya guna tepung sponge milk tu? Mendak sebab apa? Okey, selepas you tahu gula, you kena tahu cara nak putar dia. Sebab tu saya royak dah. Malas saya royak. Bila mana you guna sponge milk ni sangat senang, sangat mudah, tahu tak? Tetapi salah step. Salah step akan menyebabkan kek kita tu jadi mendak. Kek kita tu jadi bawah tu dia jadi bantak, tau tak? Dia jadi atas dia nampak lembut, soft je. Bawah tu dia jadi mendak. Dia jadi mendak. Dia jadi nak ke arah nak bantak lah, tapi tak bantak lagi. So you kena putar tu. Pastikan putar tu speed yang paling laju. Tak ni? Speed yang paling laju. Pakai speed yang paling laju. Sebab apa? Sebab di sini kenapa saya sponge milk ni saya kata kena pakai speed yang paling laju. Sebab saya tak guna mana-mana margarine ataupun butter. So saya tak akan gunakan speed medium. Speed medium. Dan permulaan untuk sponge milk ni saya gunakan tepung dan telur. Saya ada telur dalam tu. Ingat tak telur? Ada telur. Kita masukkan telur. So, bila masukkan telur, tepung, air, dalam tu semua. Tepung tu dah ada gula kasta, ada belakang, dah siap ada dalam tu. So, bila mana kita campurkan telur, tepung, air tu, you kena buat speed yang paling laju. Dan pastikan masa you nak masukkan next step tu adalah minyak. Pastikan you kena betul-betul likat. Masa putar tu, putar dengan putaran yang paling laju. Bila paling laju, putar. Kalau selagi tak likat, selagi tu jangan letak minyak. Itu tip dia. Lelah ke? Itu tip dia. You all kena share saya punya lah ni. Aku lelah ni. Share saya punya lah. Tahu tak? Bila putar tu betul-betul likat. Bila putar likat betul-betul, lepas tu you all tu kena tukar speed. Kalau you all masukkan, kita putar. Bila kita putar speed paling laju, kita bila dia dah likat, you terus masukkan, orang kata minyak, dia tak boleh nak kontrol benda tu, tahu tak? Sama lah kita bawa kereta. Laju, berhenti mengejut lah ke mana? Anakmu tu berubah sampai ke keming, tahu tak? Gitulah juga. Nak berhenti sela-sela gitu, kena tukar gear kalau main gear ni. Tahu tak? Gitulah juganya. Lelah dah aku ni. Tak payah lagi, tak tahulah tu. Kena tukar speed medium ataupun speed lah slow, paling slow. Lepas tu baru masukkan minyak semua. Lepas tu kuat sikit. Jangan buat speed paling maksimum. Buat speed medium pula. Sebab apa? Sebab kita nak biar minyak tu conquer semua. Biar minyak tu dia terap kena semua, tahu tak? Biar jeliruh, tahu tak jeliruh? Rasa jeliruh tak payah pula okey. Biar dia sekata semua. Gitu, biar sekata. Tapi putar pemetar jalan seminit gitu je. Jangan duk putar lama. Kalau you putar lama, nanti kek kita jadi mendak lagu ni lah. Gitu. Dia senang je, benda ni senang je. Cuma kita salah step sikit je. Bila salah step ni gak, memang gitulah jadinya. Saya suka tengok step Kak Nori melepas kek. Selalu repeat tengok video akak. Thank you. Assalamualaikum akak, nak tanya krim tartar tu untuk gapo benar dalam kek tu? Sebenarnya krim of tartar tu sebenarnya dia nak jadi macam
kita punya kata tekstur dia jadi moist. Tahu tak, dia jadi moist. Dia kata fungsi dia cream of tartar ni, tapi bukan semua. Biasa kalau orang letak cream of tartar ni adalah melibatkan telur putih. Telur putih dia akan masukkan cream of tartar. Adalah. Bukan semua kek kita masukkan cream of tartar. Dan bukan banyak nak letak cream of tartar. Sikit je. Sikit je. Untuk orang kata nak bagi, orang kata gebu molek lah kita punya cream, kita punya adunan ataupun tekstur kek kita tu. Tetapi biasa orang letak adalah melibatkan telur putih. Masa kita nak putar telur putih dengan gula custard tu, masuklah sikit cream of tartar. Gitu. Kalau you all tengok resepi saya Hokkaido ataupun kek yang melibatkan telur putih, masukkan sikit je, jangan masuk banyak. Sikit je. Nak kau masuk sudumu, bukan dia. Gitu. Kalau tak masukkan pun tak apa, tak ada masalah. Tak masukkan, kata tak dosa lah, tak masuk, tak jadi. Lama aku tak ingat masuk cream of tartar, lama kita tak jadi. No. Tak apa, cuma kita nak bagi, nak melengkapkan benda tu. Kalau tak ada pun tak apa, tak ada masalah. Comel je suara Nori gelap kita pun. Aduh, aku 8 mula dah ni. Ni tab dah nasi kabu. 8 mula dah ni. Semoga sukses dunia akhirat, insya-Allah. Sebabnya cikgu gelak saya pun gelak juga sini pun. Mungkin habis Shopee gelak mungkin. Boleh ke beritahu tentang krim? Apa itu buttercream, whipping cream dan apa kegunaannya? Gitu pula. Tak apa, kita ambil topik lain lah tu. Topik lain lah. Takut capur-capur pan ni. Tak pernah tulis. Mentah tulis. Okey, nanti kita ambil topik ni. Esok kita ambil topik ni. Saya tak boleh nak buat capur-capur gitu. Takutnya saya akan buat kata perbezaan buttercream, fresh cream, apa dah? Buttercream, fresh cream, cream cheese. Okey. Guna mok gula, jangan guna pok gula. Tak payah dia gunalah pok gula tu. Pok gula tu kacang air je lah. Pada kacang air kak, makan dengan gani. Tak? Pakai kacang air kak, makan dengan brownies world ni. Barulah sedap. Tak? Gitu. Kak Nori, kami pakai mixer yang kecil guna tangan tu boleh ke? Sebab kalau putar jadi lambat cair. Boleh, tak ada masalah. Kalau macam saya guna hand mixer, saya buat orang kata speed paling laju. Saya buat sebab kita boleh kontrol dengan tangan. So bila kita kontrol dengan tangan, gini deh. Ya, kontrol dengan tangan. Okey. So, ni ke? Okey, ni contohlah ni bahan-bahan kita masukkan dalam ni. Tak kira lah saya contoh. Ni saya tak ada je ni lagu ni. Janganlah ada babi sangat. Janganlah duk benuk sangat. Benda ni orang kata contoh. Dia tak boleh. Dia kena skema. Orang kata okey, you all nak guna hand mixer. Bila you all nak guna hand mixer, you all masukkan bahan-bahan dalam ni. Bila you all masukkan bahan-bahan dalam ni, kita kontrol hand mixer kita. So bila kita kontrol hand mixer kita pegang gini ke. Contoh lagi ni nampak ni. Okey. So bila kita pegang gitu, dia memang gini tahu tak? Tungging sikit, tungging. Faham tak tungging? Bila you all melibatkan, contohlah you all nak buat kek yang melibatkan putih telur, you all asingkan putih telur dengan kuning telur, you all kena tungging sikit. Barulah kita punya adunan kita sekata. Sebab bila mana, kalau kena pandai-pandai lah kontrol. Maksud dia di sini, pandai-pandai kontrol. Baru faham bak gula tu, baru ingat nak blend gula. Tengok tu lah. Dapur you all royak ni, saya royak dah. Nak blend gula, blend tak ada masalah. Tak jadi yang dia sabit kita. Noris, gula custard yang di kedai kek dengan yang di kedai biskut. Di kedai biskut. Mana aku baca ni? Di kedai biasa tu sama ke? Asal kau dia tulis gula custard, tak ada masalah kak? Gula custard. Ada ke dia guna, kata gula
dia warna kalau gula kedai runcit, plastik dia tu kecil, lepas tu plastik dia tu ada color warna merah atas dia, depan dia tu warna merah. Tu boleh guna. Dia tulis asalkan nama dia gula custard sama je kan. Ada masalah. Jangan dia tukar pakai gula perang. Saya buat kek tak jadi sebab guna gula perang. Boleh, tak ada masalah sebenarnya. Cuma orang kurang guna gula perang. Sebab itulah saya rekomendekan you all pakai gula custard. Dah tahu kek tu tak jadi pakai gula perang. Duk gagah guna gula tu. Tu pasal gaponya. Dia adalah step lain lagi. Pero orang lain buat okey je pakai gula perang. Mungkin step yang you all buat tu salah step. Salah step. Bila salah step tu gak, memang tak jadilah. Gitu. Hello aku minum air mentah. Ke koko nga pula dah. Gula halus lebih manis dari gula custard. Baik guna gula custard. Sebab itulah bila mana you all nak guna gula ni, pastikan adunan you all, contohlah you all punya kata bahan-bahan you all gini deh. Macam saya saya kalau ini tip yang biasa saya buat deh. Dengar molek ni. Bila mana resepi tu, bila contohlah resepi tu gula adalah lebih kurang 100 gram. Saya akan kurangkan 10 gram ataupun 15 gram daripada resepi tu. Itu yang tip yang saya buat. Kurangkan daripada gula adunan resepi kita 100 gram, kurangkan 10 gram daripada resepi tu. Sebab kita nak kurangkan. Sebab itulah saya kata walaupun saya ni anak jati Kelantan, saya akan kurangkan gula punya. Bila mana saya dapat ada satu-satu resepi tu, saya akan kurangkan gula. Sebab apa? Sebab bila mana contohlah, bila mana kita nak buat adunan contohlah kek coklat Bila kek coklat ni, bila kita manis, benda kek main kita manis sangat, kita campur dengan topping, dia cannot go dah. Kita kena biar adunan kata tekstur kek kita ni biar kurang gula sebab kita nak masukkan topping coklat di dalam kek coklat kita. Itu tip yang saya buat tau tu. Gula custard tu yang mana satu tak ingat dah. Allah lah. Gula custard tu. Kita tengok kat Google lah ni. Sialah no, siapa cakap guna lagu. Guna lagu Mok Yung. Lelah lah sebab apa kek jadi macam berderai. Guna tepung sponge mix lembut sangat, terover mix ke cikgu. Kek jadi berderai. Ni orang kata terlampau gebu sangat ni. Berderai-derai ni. Buat lagi, tak ada masalah, buat lagi. Dan setiap kali you all buat tu, itulah pengalaman you all, itulah proses you all nak dapatkan kek yang betul-betul jadi. You all kena tengoklah. Oh, aku buat putar ni berapa minit. Tulis gitu. Tulis bedo. Tulis. Sebab kita sendiri hok buat. Bila kita sendiri hok buat, biar cakno tulis gitu. Tulis. Setiap momen-momen yang kita buat tu supaya selepas ni kita buat tu tak berlaku kesilapan. Itu yang saya buat. Saya akan take note tau dok. Itu okey loh yang ni gini. Saya pun tulis. Barulah kita ni mudah terlupa. Jadi kepala otak ni banyak benda nak mikir. Bila banyak benda nak mikir, kita kena tulis. Tak kira lah benda tu sama pun. Jangan mudah do action. Ni dia ajar dah apa semua ni. Tahu dok, benda yang saya ajar berulang-ulang ni lah ramai gila yang orang berlaku kesilapan. Akak dah banyak kali buat kek sponge tu. Alhamdulillah jadi. Hak mayok jadilah. Hak tak jadi, bertenan hari naik darah nanti. Naik darah. Tak apalah. Dia semangat dia lain lah. Buat kek boleh tak nak kurangkan telur dari 4 biji ke 3 biji? Oh lemuh lah. Gini deh nak buat kek, jangan derhaka pada resepi. Tu je sipit dia. Jangan derhaka pada resepi.
Ha. Tahu. Tik dia gini. You guna bagapo lah nak kurang ke telur. Alah jenis kedekut apa piak juga lah gini ni. Orang dah hajar 4 biji telur, you nak kurang 3 biji telur. Jangan kedekut lah kata. Kedekut. Wak gula ni tak apa. You ikut resepi wak mana ada tu. Tetapi kalau you nak kurangkan gula, yes. Kalau nak kurangkan bab-bab lain pas ni kita jadi tak jadi pas ni. Jadi tak jadi. Nak kurang ke gula boleh. Tapi kurangkan benda lain kena, dan jangan derhaka pada resepi. Itu je lah. Ha. Akak dah cuba kek spamik cara nori sedap dan lembut. Terang dah jelas. Tak buat kek ke hari ni? Orang ni sebelum orang nak buat kek ni kena tahu dulu share tik ni. Ha. Lepas bila orang buat kek tak silap iyah ke? Sebab tak kena orang ni. Ha. Cikgu boleh tak bagi tip macam mana nak muaskan kek buah kukus? You kena tahu deh, kukus ni lama kek buah kukus ni. Tahu tak? Orang sampai kukus 4 jam. Saya tak save buat kek kukus. Nak aku tunggu 4 jam. Aku banyak kerja lagi nak buat, tahu tak? Kek buah kukus ni, you kena kukus lama. Baru you dapat kek tu moist. Dan pastikan air yang you kukus tu, air kukusan tu biar mencukupi. Air kukusan tu biar mencukupi. Kalau tak mencukupi, kek kita tak jadi moist. Dia jadi kering. Gitu. Tunjuk cara buat kek biasa. Allah, orang buat hari ajar banyak kali dah. Jenis orang malas nak cari ni, gitulah. Nak suruh aja, nak bagi ambil lah. Kalau boleh nak buka, suruh makan pun suruh orang buka mulut. Nak ran dah jenis malas. Malas, tahu tak malas. Alhamdulillah si dah cuba resepi kek coklat amar. Memang menjadi dengan baiknya. Thank you Nori. Supalah kau ni. Saya ni ajar. Saya ajar cara nak buka mulut lagi mana. Nak makan kau ni. Ni. Nak makan benda ni. Tahu tak? Tak kerti lagi. Tak tahulah tu. Orang ajar tu. Salah Nori nak tanya. Saya berapa bekas plastik Nori guna untuk kek coklat Malaya? Saya 7x3. Benda ni, dia sebabnya dia tak sama. Dia kalau you beli lawyer tu, you tanya kat kedai tu, saya nak beli bekas lagu ni. Ada. Sebab kod dia tak sama. Kalau macam kedai plastik, dia tak sama kod dia. You pergilah cari mana tak sama. Tahu tak? Sebab dia pengeluaran dia, kilang dia berbeza. Dan kod dia tu tak sama. You kena ambil lawyer you tu, pergi tunjuk dekat dia. Saya nak beli plastik yang lagu ni. Tahu tak? Loh aku. Nori kek spasi yang masuk tu dia jadi berair gitu alik atas. Sebab apa jadi gitu? Sebab apa jadi gitu? Sebab dia hawa-hawa masuk you gaduh akak dah. Pergi belogak nak akak dah tu sebab apa? Biarlah dulu dia masuk dulu. Boleh 5 minit. Walaupun you cucuk dengan lidi, nampak masuk dia tak nekat dekat lidi, you biarkan dulu lebih kurang 3 hingga 5 minit gitu. Biar dulu dalam oven dulu. Jangan duduk gaduh akak lagi. Lama ke gari, lama ke hangit. Hawa-hawa gitu comel. Comel kan jadi gitulah. Berair gitu. Saya suka lah gitu berair-air gitu tu. Maaf cikgu nak tanya, saya ada terbaca nak bagi kek naik guna telur Nutri Plus. Betul ke? Lepas tu telur hak lain tak jadilah. Lepas tu brand hak lain nyanyo brand hak lain. Kalau guna Nutri Plus pun, kalau stek hak ni tak jadi, tak reti juga, tak naik juga. Mu ingat beli Nutri Plus tu gak jadi lalu. Kalau tak ikut stek ni, memang tak jadilah juga. Pakailah Nutri Plus Plus ke, Nutri Plus 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 ke. Tak reti stek dia pun tak jadi juga. Nyaknya orang jual kedai runcit tu tak ada Nutri Plus. Mugo Nutri Plus ni
Hak high quality. Hak beli kena beli dekat supermarket tu. Ha gitu. Gula custard. Gula asalkan dia bukan gula icing. Bukan gula icing. Tak apa. Tak ada masalah. Cuma kurangkan speed tu lah. Kurangkan speed. Kurangkan masa putar tu. Sebab bila you guna gula halus. Orang kata halus lagi pada dengan gula custard tu. You kena kurangkan masa. Sebab dia halus dah. Bila halus dia cepat lah. Penggaulan dia tu dalam tu putar tu dia cepat hancur molekul-molekul dia. Ha gitu. Nak bagi ke bukit kena letak overlay ke? Tak semestinya. Tak semestinya. Bukan semua kek pakai overlay. No. Dia ada step lain lagi macam mana nak menggantikan dengan overlay ni. Tak semestinya semua kek pakai overlay. Saya tak pakai overlay. Tak pakai overlay ni. Hanya pakai kek coklat emas je. Tu pun tengok juga kalau tak letak juga sebab saya nak tahu lagu mana kejadian bila kita bubuh kita buat kek ni tanpa menggunakan overlay. Gitu. Melaka hujan ribut, suara nori jadi perlahan. Pakai earphone tak? Akak pun tulis takut terlupa. Jenis orang ni pandai-pandai sorang. Ni payahlah. Jenis orang tak si nak turunkan ego. You all nak belajar, you all kena turunkan ego. Jangan kita duduk ego ni terlampau tinggi sangat. Ego mengatasi segalanya. Bila ego mengatasi, belajar pun tak apalah, aku ingat dah kepala otak ni. Ingat dah, kita ni nak ingat belaka mampu tak boleh. Kita ni manusia biasa. Kena tulis juga. Benda hak sama pun kena tulis. Barulah. Sebab tu lah kalau cikgu ni, kalau kita buat kesilapan ataupun kita exam kan, kita periksa. Bila kita periksa, jawapan salah tu dia suruh ulang. Kenapa dulu cikgu tu kata, hak mana hak salah, siapa dia jawab salah tu, perbetulkan, saya tak si satu, saya nak awak buat 10 kali. Sebab apa? Sebab mu ni benar. Kalau buat sekali tak ingat, you suruh buat 10 kali. Tahu dah? Betul, jangan dahaka. Tengok tiap-tiap hari tengok nori. Betul, jangan dahaka. Bukan jangan dahaka saya. Jangan dahaka pada resepi. Aduh lah. Lelah aku lah apa-apamu ni. Saya nak pergi ngepuh pula ni. Ada lagi. Banyak lagi nak ngepuh ni. Banyak lagi nak ngepuh ni. Nak settle-settle orang lah. Orang nak makan. Tak ni. Belacai dia lah ni. Nak makan gun saya ni. Siapa tak dapatkan lagi, you boleh dapatkan melalui tim saya. Klik link bawah tu. Klik link bawah tu untuk dapatkan brownies world ni. Macam mana kejadian dia, macam mana rasa dia. Sebab benda ni yang dah ready made, tak perlu buat apa-apa. Just makan je. Just buka mulut, makan. Gitu. Yang mana Nori hajar akak ikut, tak pernah tak jadi. Yang penting jangan derhaka pada yang diajar. Jangan derhaka pada resepi. Kalau you all nak kurangkan gula, yes. Tapi jangan kurangkan telur. Kalau telur tu, contohlah saya kata dah, okey, telur tu you all kena pakai grade A atau grade B. Semoleknya pakai grade A atau grade B. Semoleknya lah, itu recommended. Jangan pakai yang double A, tak recommended. Sebab double A walaupun dia sama saiz dengan A, tapi kandungnya telur putih dia lebih banyak. Bila lebih banyak, kuantiti dia tak sama dengan grade A. Kalau double A, itu beza dia. Dan bila mana you all pakai grade C, you all kena pastikan kalau grade A, adunan you all tu contohlah 4 biji telur, tetapi you all pakai time tu ada grade C je, you all kena tambah 1 biji telur. Itu step dia lah. Itu yang you all kena tahu. Jangan duk kata pakai grade, aku nak beli AB, tak ada grade C telur. So sebenarnya ada kena guna 4 biji telur. Lepas tu pakai grade C, pakai 4 biji juga. Kurang lah adunan kita tu, kurang. Berat dia tu kurang.
kurang. Faham tak? Kita nak sama biar A dengan B tu sama dengan C. Lagu mana nak buat? You all kena tambah telur. Contohlah 4 biji telur untuk A atau B. Kalau C ni kena 5 biji telur. Gitu. Assalamualaikum, nak tanya kalau kita bakar kek marble, kenapa color dia jadi tertarik kat tengah? Tertarik. You all kena tahu deh. Cuba elakkan pakai star brand. You all pakai all base je. Pastikan adunan you all tu jangan terlampau cair. Bila cair memang kena juga. Sebab itulah bila mana kita buat, kenapa bila kita nak buat kek butter ataupun kek yang melibatkan butter ataupun margarine, pastikan you all kena pukul dia dengan speed yang medium. Speed yang medium. Thank you Nori, first time akak buat kek guna tepus pahmik jadi elok dan jadi sedap sangat. Resepi Nori, thank you. Tak jadi tu. Okay. Ya Noris, setiap kali Noris lah apa yang penting-penting tu siap saya tulis lagi dalam buku nota. Dari yang tak tahu jadi tahu. Saya share ni berdasarkan pengalaman. Mungkin saya kata dia ni koyak-koyak pro, dia ni koyak-koyak profesional apa semua. Saya bagi tahu dah. Saya tak profesional. Saya bukan daripada profesional. Saya bukan daripada bidang kulineri. No. Saya belajar pun tak ada kulineri ni, tak ada. Benda ni saya bagi tahu berdasarkan pengalaman saya. Kalau you all rasa benda ni ada aha moment dekat you all, ada point something yang baru you all belajar, you all ambil lah benda tu, relate kan dekat you all punya you all nak buat kek ke, it's up to you lah you all nak untuk aktiviti you all ke. Sebab itulah saya ni buat, saya kreatifkan saya punya page ni. Saya tak nak you all belajar dekor saja. Dekor lagu mana nak buat kek, lagu mana cara nak buat krim, lagu mana cara nak hias kek, lagu mana cara nak bisnes kita bagi orang nampak, macam mana cara nak bagi stok kita ni tak cukup stok, macam mana nak buat bagi customer ni repeat order. Sebab itulah saya buat pelbagai. Gitu. Bukan kata nak dekor kek je seumur dia ni kak. Pagi petang siang malam buatlah dekor je. Tak tu. Pelbagaikan supaya you all masuk saya punya page, follow saya rapat-rapat supaya ada point yang you all dapat. Tak kira lah apa sahaja. Saya nak benda ni biar everything tahu. Tahu tak? Everything tahu. Bukan kata setakat buat kek je. Tahu behel-behel dia. Tahu cara nak adun. Cara guna mixer. Cara guna oven. Cara lagu mana nak clearkan. Nak susun dekat bengkel. Lagu mana cara nak susun dalam peti. Apa yang patut kita buat. Benda tu kena letak dalam chiller ke. Ataupun letak dalam freezer ke. Benda tu. Nimu ni nak tengok. Cara nak pakai biar open sikit. Kepala otak ni biar open sikit. Gitu. Ceria walau sesibuk mana pun. Assalamualaikum, sentiasa ceria walau sesibuk mana pun. Faham? Kak nak tanya. Iya. Apa beza kalau kita kisar gula pasir lepas tu timbel atau gula kastar halus tu? Apa beza kalau kak tak ada gula kastar halus kat rumah? Orang raya dah kak. Kalau tak ada tu, pergi beli dulu. Jangan duk gaduh buat dulu. Sebab apa? Saya takut akak buat tak jadi. Bila blend-blend gitu tu, tak jadi. You all lagi ke, kalau you all nak buat gula icing pun, tak ke jadi. Dia, tekstur dia tak sama dengan you all beli kat kedai. Gula icing. Saya terada lah dia jadi molekul. Dia jadi macam, tak pecah mana molekul-molekul dia tu, gula tu. Saya nak buat gula icing, saya terah lah. Saya terada blend, tahu tak? Tak jadi. Dan rasa dia tu lain. Dia jadi macam berketul-ketul. So, dengan nak selamatnya, akak pergi beli dulu. Sedia dulu behel-behel. Barulah buat. Gitu. Itu cara nak selamat lah. Kalau saya dengar kata, ikutlah. Orang royak ni, orang royak cara senang je. Saya nak tanya kenapa saya buat kek pisang tak berapa naik seakan padat. Macam mana nak buat kek pisang naik cantik dan gebu? Kek pisang ni senang je sebenarnya. You all kena tahu satu adunan berapa biji berapa biji je
pisang. Dia sikit je pisang. Jangan bubur banyak. Bila bubur banyak dia jadi padat. Kita nak putar pun dia jadi kata dia likat. Dia tak boleh gitu. Dia ada adunan kek pisang ni walaupun senang, tapi kalau salah step pun dia jadi kek kita biasa orang buat kek jadi padat. You jangan terlampau over sangat mix. Bila you over sangat putar tu, dia jadilah gitulah, jadi padat gitu. Lepas tu kalau macam saya kata kukus. Saya lebih suka kukus. Macam hari tu saya tunjuk bakar. Saya pun tak ada pisang. So saya tak boleh nak tunjuk. Nantilah insya-Allah ada masa saya akan tunjuk dekat you all macam mana kejadian kek pisang guna kukusan. Kalau tak ada telur A guna grade B, kena tambah ke telur. Tanya ya dah. Kalau tak ada, kalau grade A dengan B sama je. Cuma kalau C kena tambah. Gitu. Betul tu Nori, kadang-kadang kita boleh lupa juga. Banyak nak dibuatkan. Kalau saya banyak benda saya kena nak itu tahu tak. So saya kena tulis, catatlah, tak kira lah catat benda sama pun tak apa. Jangan kita do action. Dia ni we tajuk sama je. We sama je. Ada sebab lah. Sebab saya tak nak you all tersilap langkah. Tahu tak? Jangan duduk kita ni ego mengatasi segalanya. Bila ego mengatasi segalanya, memang kita ni rasa macam kaya-kaya sore lah. Buat bodoh-bodoh sore. Gitu. Padahal tak tahu sekarang, tapi buat bodoh-bodoh jadi sore. Padahal benda tu kata tak jadi, stay tak jadi, tapi tak saya nak bertanya, tak saya nak catat, tak saya berlakon. Berapa Nori satu paket ni? Satu paket RM38, 3 paket 100. You jimat 14 ya. Kena tulis dan buat bawing. Berapa ya ni? Ni RM38, 3 paket 100. You jimat RM14. Benda ni you cabut dia, ni buka dia dan terus makan. Buka mulut makan lalu. Tak payah dah gaduh nak buat. Orang kata siapa-siapa tu kak. Orang kata siapa tengah hari. Contohlah siapa dekat you all pukul 3 petang ke. Tok lelaki pukul 5 nak balik dah ni. Siapa dia molek kak buka-buka tu kak. Letak dalam pinggir kak. Buat air. Tok lelaki siapa tu pakai bui dah. Hei, tok lelaki kejut weh. Ada minum petang hari ni. Aduh. Okay. Siapa yang nak dapatkan brownies world ni ready made, you all boleh WhatsApp terus tim saya deh. WhatsApp kata 100 orang terawal, ada sikit lagi yang ni you all akan dapat free. Yang ni dengan setiap pembelian you all dapat free. Kiranya kalau pembelian tak kira lah 1 ke 3 ke 5 ke, you all dapat yang ni satu lagi, lebih lagi saya beri dah lah, jimat dah bagi lebih pula. So siapa yang nak merasa air tangan saya macam mana kejadian brownies yang sentiasa orang repeat, macam mana saya buat, inilah hasil dia. Dan kalau tak dah boleh WhatsApp terus di saya. Kenapa kek marble jadi lembab bila sejuk? Jadi lembab ya sebab itulah akak buat tu hawa-hawa masuk. Akak kena buat lebih sikit. Gitu. Saya buat kek red velvet jadi mengecut. Apa masalah gapo? Masalah dia sebabnya oven kita terlampau panas sangat. Ataupun oven kita tak berapa nak panas tapi gaduh bubur lalu. Tak boleh juga. Tak boleh juga. You all kena pastikan oven you all dalam keadaan get ready untuk kita masukkan tekstur ataupun adunan kita ni masuk dalam oven. Gitu. Faham? Kenapa fresh cream mudah cair ya? Fresh cream dia bukan fresh cream juga, buttercream pun sebab keadaan Malaysia kita ni panas. Panas. Lepas tu kita pergi tambah pula buat time tengah hari. Time waktu kemuncak, time waktu panas memanglah cair. Gitu. Brownies Wonoris tu crunchy atau chewy? Crunchy ada, chewy ada. Dia tak main atak-atak, dia main selirah lalu. Gitu. Kalau nak buat kek butter, kita gantikan minyak boleh ke? Kalau 100 gram butter ganti dengan minyak berapa? Nama dah kek butter kak. Kenapa? You nak gantikan minyak boleh. Tapi kak,
Sebab tu lah saya kata, kalau tak pandai nak buat, jangan duduk koyak-koyak nak pandai. Buat dulu, tengok kejadian dia dulu lagu mana. First time nak buat, gaduh nak tukar dah resepi. Orang kata dah, jangan derhaka pada resepi. Kalau you buat tu jadi dah, lepas tu aku pun nak tukar, modify benda ni. So you kena buat gram tu sama dengan berapa gram yang you masukkan. Contohlah 500 gram you punya kata butter ke. Lepas tu nak gantikan dengan minyak, you nak gantikan minyak, you kena samalah gram dia tu ataupun kurang sedikit. Sebab takut nanti dia jadi belemi, tahu tak belemi, berminyak. Takut lebih minyak ni tangan kita ni minyak lah. Tak si belaka lagu mana tu? Tak si ikut mung. Gini kata mung kalau nak hidup seorang, mung hidup dalam gua. Tak ada hidup dalam dunia ni. Tahu. Tu kata bila kata kita ni nak belajar ni, lepas tu mulalah. Duit BSS bila masuk? Bila dok kaluk dalam Facebook? Dok kaluk. Orang lain tak sisik BSS tu. Sebab kita ni kata pandai cari duit. Pandai nak biar tambah pendapatan. Bukan kata duk tunggu duit tu je. Lepas tu setahun beranak. Kekek beranak. Kejap beranak jamunya. Lepas tu tak ada duit, tak cukup duit. Go tu lah, go ni lah. Muka nak beranak. Duk tunggu tok lelaki jabui. Duk tunggu tak apalah padai lah hak ni duk kapo juga. Mu duk kapo pun boleh lah buat duitnya. Duk kapo pun boleh buat duit. Bukan kata buat anak je. Ni gak setahun sekali buat. Lepas tu saya tak cukup duit anak beranaknya. Kekek beranak. Alah lah. Tak boleh duduk saja. Kekek beranak. Memelah beranak tu rezeki Allah. Tapi mu tengoklah dengan keadaan sekarang ni. Takkanlah mu tu nak beranak semua. Dengan keadaan ekonomi kita ni. Gaji 1,200 je. Mu ingat cukup ke? Sebab tu lah duk tunggu duit bering lah. Duk tunggu duit BSS lah masuk. Duk tunggu duit zakat lah. Go tu lah, go ni lah. Sebab tak usaha nak cari duit lebih. Gitu. Lepas tu mulalah saya ni nak minta sedekah. Saya ni nak minta belah ihsan sebab anak saya ni ramah. Allah tu, mu tengok orang lain bagi tangan, bagi kaki sama je. Orang lain boleh usaha apa kita tak nak usaha sebab kita ni malah. Reti nak buat anak je. Kakek nak beranak. Tengok orang kaya. Mungkin tengok orang kaya. Berapa anak dia? Seorang 2 orang aja. Tahu tak seorang 2 orang? Tengok orang miskin. Berapa orang anak dia? 7, 10 orang. Memanglah rezeki. Tapi gak tengok kepada keadaan kita sekarang ni. Faham tak? Orang kaya tu tak ada masa nak buat anak. Ada masa nak buat duit. Gitu. Boleh butik aku Koya-koya tu apa tak faham lah. Koya-koya tu dia macam shock sendiri. Shock sendiri. Gitu. So, sebelum nak bakar kek, suhu oven berapa? Suhu dia kena standard 170, antara 170 hingga 180. Bergantung juga you punya oven. Suka hati orang lah nak beranak ke apa. Memang suka hati mu. Masalah lah ni nak beranak. Masalah lah ni gi masuk ada menyusahkan mu kau orang beranak. Mu tu tak tahu menyusahkan mu sedap mu. Habis tu mu gi WhatsApp tim aku tu nak minta duit tu. Sebab apa minta duit? Saya ni anak ramah, kesianlah kat saya Noris. Tolonglah bagi sumbangan dekat saya. Mu tak tahulah mu tu. Tak kata orang tak minta duit dengan mu. Adah lah. Tim saya hak kena ada tahu tak? Tim saya hak kena ada.
Saya ni Noris, tolonglah bagi saya sumbangan sikit. Saya ni anak ramah. Tak ada duit. Ni ada sikit je beras. Saya nak beli beras, nak beli gula, nak beli gas tu. Dah mu tu tahu miskin, mu tu tak ada duit. Kata jangan ikut tengok kepada ekonomi kita sekarang. Pada ekonomi kita sekarang. Janganyak gitu Noris, serah hati saya sebab adik-adik saya 10 orang. Kalau adik-beradik ramai, memanglah rezeki. Kalau mak ayah tu boleh menanggung benda tu, tak ada masalah. You fikir secara waras, fikir secara betul, logik. You tak merasa. Saya dan tim saya yang merasa. Tahu tak? Alasan gapo? Ramai masalah dah mu tahu tu, mu tak mampu cari duit. Lagu mana nak cari duit? Mu kena cari ilmu dulu. Nak kembangkan ilmu tu. Tahu tak? Barulah mu boleh buat anak. Nak buat anak. Kalau yang mengadu kat Noris sebab anak ramah tu, biarkan. Akak senang lah. Saya ni setiap masa tahu tak hadap. Mari nak minta bantuan. Apa semua. Kalau mu tu di jalan yang benar, bagi tahu betul-betul. Jangan menggunakan platform yang salah. Gunakan sebagai nak meraih simpati. Saya kalau you all royak betul-betul, saya tak ada masalah. Tahu tak? Kalau you all bagi tahu benar, saya tak ada masalah. Masalah lah ni, you all mula-mula you all tipu saya. Itulah yang saya rasa macam aku kena royak juga dekat bila mana aku buat live. You all gunakan platform yang salah nak raih simpati. Itu yang saya bengang. Itu yang saya marah. You all tak merasa. Saya dengan tim saya yang merasa. Tim saya bagi tahu tak? Setiap masa orang mari nak minta simpati, mari nak minta duit zakat, mari nak minta duit sebabnya saya ni tak mampu, sebab saya ni tak ada duit. Boleh tak bagi saya orang kata apa tu? Boleh tak bagi saya duit sebab saya nak beli beras, sebab saya nak beli gas tu, sebab kalau mu tu di jalan yang betul, kalau mu mesej terus tim aku, jangan menjadikan platform saya ni untuk you all masuk PJJ, tekan klik PJJ, tapi you all ambil platform PJJ, tapi bagi tahu saya ni tak ada duit apa semua. You all bagi tahu terus, direct terus. Tahu tak? Apa mu duk cakap benda bodoh tu? Rezeki Allah. Memanglah rezeki Allah kak weh. Memang rezeki Allah. Tapi kita kena merancang dengan sejajar dengan ekonomi kita sekarang. Tahu tak? Saya bercakap ni berdasarkan pengalaman saya. Saya bercakap, you all tak nampak. You all nampak saya di depan, you all tak nampak saya di belakang. You all tak nampak macam mana perjalanan saya punya bisnes saya ni. Memanglah mu tak hadap benda ni, mu tak tahu. Aku dengan tim aku ada. Gitu. Emo pula dah. Tahu tak? You all jangan jadikan kalau you all tak ada duit ke apa, bagi tahu terus saya tak ada duit, boleh tak bagi tahu terus. Jangan jadikan platform page saya ni sebagai you all nak meraih simpati. Gitu. Tahu? Kenapa ada orang nak minta duit dengan Noris pula? Bukannya boleh usaha sendiri ke? Banyak. Saya tahu. Sebab itulah saya kata. Saya bangga dengan orang yang buat live yang boleh bertahan sampai 4-5 tahun. Banyak gila kot dia hadap. Saya ni setahun baru. Saya baru create page, tetapi bermacam-macam saya hadapi, tahu tak? Akak sedaplah kata sebab akak tak hadap benda tu. Saya yang hadap, tahu tak? Kalau tak ada duit, bagi tahu terus saya tak ada duit. Noris bagilah, kasihanlah dekat saya. Saya tak ada duit. Saya nak ni. Mu jadikan platform aku sebagai tempat yang salah, tempat salah betul. Tempat salah. Aduh.
Saya sedih tahu duk dengar orang Melayu ni. Sedih. Kalau saya ni nak air orang kata lama dah saya tahu duk. Tapi saya ni tak apalah. Tahu duk. Lepas tu bila kita kata gini, pas ni sekali tu nak tarik apa semua. Dah mu tahu mu tu tak ada duit. Janganlah cari. Ambil solution tahu duk. Ambil solution. Belajar benda ni jadi dropship ke. Ni biar reda. Aku reda. Aku tak ada duit. Allah kata dah. Mu usaha. Aku bagi mu. Saya pun nak hadap benda ni lama ku. Saya nak hadap benda ni lama ku. Tahu dah. You all senang lah kata mu ni bodoh lah royak lagu ni. Rezeki Allah bagi. Memanglah rezeki Allah bagi. Tapi you all tak hadap benda ni. Saya yang hadap tahu dah. Saya dan tim saya yang hadap. Tahu dah. Jangan duduk nipu kok se. Dah kau mu tak ada duit. Bagi tahu terus. Jangan kata saya nak join. Mula-mula dia kata saya nak join PJJ. Okey. Kata saya nak join PJJ. Lepas tu kita explain pula. Kita explain. Ini cara dia orang buat lagu ni. Lagu mana dia buat? Lagu mana dia buat? Dia masuk, dia klik link bawah tu. Dia klik link bawah. Dia klik link bawah. Ni, nak royaknya biar reti basah. Mana kat tu saat ni? Hak kata saya bodoh ni, main nak royak kamu. Main nak royak kamu ni. Ashrafun Nisah ni. Main nak royak kamu ni. Main nak royak ni. Buka kepala otakmu. Biarlah mu tua kau muda kau main nak royak. Ni. Lagu mana dia gunakan platform saya. Dia klik link bawah. Lepas tu platform saya ada. PJJ ada. Brownies World ada. Yang kata yang nak order cake pun ada. Lepas tu dia klik PJJ. Lepas tu tim saya pun bagi tahu. Okey, lagu mana prosedur PJJ. Bagi tahu pupa ni. Dia bercakap papa ni. Lepas tu lah kali dia kata, akak sebenarnya nak minta sumbangan daripada Norris. Akak ni tak ada duit. Tak menang kau. Orang lain ramai lagi nak join. Orang lain mu ambil kesempatan ni. Tahu dah. Itulah biar berhenti basah sikit akak ni. Alah lah, dia tak faham orang ni. Orang royak ni benda hak betul. Betul, anak tu rezeki dari Allah, amanah Allah. Tapi kita kena rancang perjalanan hidup kita. Kalau anak ramai terabat tak cukup segalanya macam mana. Saya ni kan, alhamdulillah saya lahir kata dalam family mak ayah saya cikgu. Saya kata alhamdulillah lah. Tetapi orang lain, mak saudara saya dalam keadaan yang susah. Saya tahulah benda ni. Tahu dah. Apa bila kita miskin, tak lihat ni. Bila kita ni miskin, gapo orang tak kata? Kata belaka. Mu sedap lah. Moga mu gitulah dalam keadaan gini. Ni lah royaknya. Aduh lah. Orang kata selenge supaya you all jangan jadikan platform saya ni nak nipu. Tak nak nipu. Kalau mu tu kalau tak ada duit kau mu klik link bawah tu. Klik link tu royak lalu. Saya nak minta sumbangan. Senang. Tak payah duduk papa ni. Bagi masa je aku explain kamu. Aduh lah. Anggaplah tu satu sedekah untuk perniagaan Nori. Mungkin Allah akan bagi lebih lagi untuk rezeki Nori. Berserah saya, kita tak ada masalah. Saya nak sedekah ke gapo ke, tak ada masalah. Bila saya sedekah kata riak pun nak gapo ke. Saya ni tak ada masalah. Masalah lah ni, orang ni nipu saya. Lagu mana? Dia jadikan platform saya, platform yang salah. Mu klik link bawah tu, lepas tu mu ayat nak join PJJ. Lepas tu orang duk papa duk bagi tahu reply kau tu, okey beres. Lah kali baru dia kata, saya nak minta sumbangan zakat lah gapo lah. Lagu mana lah? Duduk minum air betul. Jangan mengharap orang lain. Betul. Sebab itulah saya ni beria-ia.
Saya nak you orang buat tu, biar buat jadi tak mendak. Biar buat tu biar dapat hasil dia. Biar dapat hasil dia. Sebab jadi lagu ni lah. Bila you all tak ada duit, buat benda tak jadi. Nak beli pula tak ada duit. Sebab tu lah saya bagi tahu, okey, akak kena buat lagu ni. Supaya you all tak habis duit banyak sebab buat tu cara step yang betul. Itulah saya nak selitkan kat sini. Sedap-sedap saya rezeki mu ni bodoh apa semua. Biarlah nak buat ganda saya ni memang orang kata bodoh. Alah gilah mu nya. Alah. Anak ramai tak apa, tapi kenalah usaha cari rezeki untuk anak-anak. Jangan nak minta-minta dengan orang. Ikut mu lah mu nak beranak ke gapo ke. Kalau mu reti cari duit. Masalah lah ni, mu nak beranak tapi tak reti nak cari duit. Reti nak minta duit dengan orang je. Gitu. Oyaknya. Kalau nak suruh kita usaha. Saya pun nak usaha. Orang kata saya pagi petang siang malam. Lepas habis saya live, saya tak tidur lagi. Pukul 2-3 pagi baru tidur. Tahu tak? Bukan kata habis live tegak saya kata saya nak tidur dah, ngantuk dah. Tak tidur lagi. Nak boleh kerja di sekarang ni. Tahu tak? Settle dulu mana patut. Kena buat lagi. Goni lagi. Nak rancang gapo lagi. Goni lagi apa semua. Itu sebab saya kata, ingat senang kau nak senang. Senang kalau kita tahu cara dia. Tapi sangat payah kalau kita tak tahu cara dia. Buat gitu tak kena. Buat gini tak kena. Buat gitu tak kena. Lepas tu tambah pula dengan orang. Duduk kata kita macam-macam. Tambah pula orang nak menjatuhkan kita. Tambah pula orang duduk kata, mu ni memang ditakdirkan tak ada rezeki mu dengan ni. Memang ditakdirkan mu ni tak senang seumur. Memang ditakdirkan gitu. Kita pun jolo berkali mengiyakan benda yang orang kata tu. Padahal kita kena buktikan apa yang orang kata ni bahawasanya benda tu tak betul. Kita mampu buat lebih daripada tu lagi. Tajuk napa kek jadi mendak tapi napa bebe-bebe ni. Aduh lah. You jangan jadikan platform saya cara nak minta sumbangan. Kalau nak minta sumbangan, you klik di bawah tu kan. Saya nak minta sumbangan. Mudah bahasa lalu, kira lalu. Ni gak mu ambil mu klik tu. Lepas tu tim saya pun duduk reply. Go tu. Lah kali baru dia kata, saya ni nak minta bantuan zakat. Mu mahan nak yatim. Saya ni nak minta sumbangan sebab anak ramai. Tak ada duit nak beli beras. Tak ada duit nak beli gula. Tak ada duit gitu gini. Tahu tak? Aduh lah, faham straight to the point. Kita tak main lah sekat-sekat ni straight lalu. Lepas tu lah makcik tu kata saya ni bodoh. Padahal kena atas muka dia. Kalau tak kena atas muka dia, memang dia tak kata saya lagu tu. Tapi kena atas muka dia. Gitu. Tak rugi apa-apa kalau tak bagi apa lagi. Penat, memang penat. Tahu tak? Tak malu muka dengan orang macam tu. Minta duit dengan orang lepas tu maki orang dah lelah. Tahu tak? Baca je hari tu saya viral tu. Dia kata saya gini lah. Nampak belagak lah gini. Tahu ke apa dia? Dia minta sumbangan daripada saya tu. Dia minta bagilah sumbangan sedikit. Apa semua. Abi mu maki-maki aku. Lepas tu minta sumbangan. Banyak cantik mu. Nak senang usaha lah kalau dah ada ni. Saya nak tunjuk dekat you all supaya you all usaha benda ni. Lagu mana nak jadi lebih baik. Lagu mana nak jadi daripada hak tak jadi. Nak jadi hak betul. Bukan kata buat tegak terus jadi. Nak suruh jadi tu memerlukan step, memerlukan proses. Saya ni gapo orang tak maki saya. Maki belakang. Saya dah hadap dah benda tu. Saya dah hadap dah. Ikut mu. Sebab tu saya kata ikut mu lah. Mu nak kata gapo kat aku pun aku tak kisah. Sebab aku tak minta apa duit daripada mu. Apa yang saya buat ni adalah saya nak share.
Saya nak share apa yang saya buat ni berdasarkan pengalaman saya. Mu tak follow aku pun tak ada masalah. Saya tak paksa pun orang follow saya. Orang nak, orang kata nak sentiasa tengok saya punya live. Saya tak paksa pun. Tapi apa yang saya bagi ni adalah lillahi ta'ala, daripada niat saya. Niat lillahi ta'ala, ikhlas daripada saya. Tahu tak? Cakaplah aku nak tunjuk ikhlas aku ni, bok ikhlas gitu. Tapi ikhlas saya rasa saya bagi dah terbaik dah. Orang kata saya ni sombong lagi. Orang kata saya ni kecek kurang ajar. Orang kata saya ni macam-macam saya ada, tahu tak? Macam-macam. You all tak ada, saya ada. Saya ada. Nori saya pun nak minta sumbangan. Nori saya pun nak minta sumbangan juga, tapi sumbangan ilmu yang ada pada Nori supaya saya boleh belajar bab-bab kek ni. Gitu baru yang nampak hasil dia. Sumbangan ni saya tak ada masalah. Cuma kak, you all pun bagi tahulah perkara yang benar. Jangan duk nipu tim saya. Itu yang saya terkilanya orang Melayu ni. Salam Kak Nori nak tanya, apa kek brownie saya jadi super kek biasa, tak jadi kenyal tak ada kedut. You all kena pastikan masa you all buat double boiler tu, biar buat tu orang kata biar sejuk dulu. Saya terus buat panas-panas, saya terus masukkan adunan lain. Saya masukkan tepung apa semua. Buat dengan tangan je. Memang buat dengan tangan. Buat tak payah guna hand mixer pun boleh, tak payah guna mixer pun boleh. Macam saya ni sebab saya buat kuantiti yang banyak. Bila saya buat kuantiti yang banyak, tak payah nak buat dengan tangan nak genjok gitu tu. Saya buat dengan mixer. Kalau you all buat satu adunan 3 butir telur tu, tak payah pakai hand mixer, tak payah pakai mixer. Pakai genjok gitu je sebab sikit. Henjok. Tahu tak henjok? Henjok tu, lepas tu buat sampailah dia hancur. Kita punya gula kastar tu hancur. Barulah kita masukkan yang double boiler tadi tu. Double boiler, you kena pastikan coklat yang you guna tu pakai dark coklat, bukan pakai coklat yang biasa. Untuk buat brownies, pastikan you pakai dark coklat. Tak kira lah dark coklat tu brand apa sahaja, it's up to you. Tapi nama dia adalah dark coklat untuk nak buat brownies. Kalau pakai dark coklat, kalau pakai coklat biasa, dia tak berapa nak jadi, lepas tu dia tak berapa nak sedap. Kurang sikit sebab dia memang itu sipir dia. Kalau nak buat brownies, pastikan you pakai dark coklat. Macam saya pakai dark coklat coin brand Berries. Kalau dia banyak kat kedai, banyak selain Berries, banyak. Boleh, it's up to you. Aduh, dunia hari ni ramai manusia nak duit dengan cara mudah, tak apa nak usaha. Sebab itulah kenapa banyak sebab pun. Tu tengoklah satu hari nanti tahu dia jadi ejen saya ke gapo ke, mana tahu. Tahu dah. Saya ni banyak sebab kenapa saya hasilkan benda ni, tahu tak? Sebab saya tahu ramai yang PM saya nak minta sumbangan gapo lah. So ini adalah salah satu cara saya nak daripada sumbangan you all minta tu akan jadi duit dekat you all. Akan jadi duit dekat you all. Side income. Sebab itulah kenapa saya hasilkan benda ni. Banyak lagi perancangan. Saya fikir untuk jangka masa panjang. Saya fikir, tahu tak? Dan saya fikir bukan untuk kepentingan saya saja. Saya fikir untuk kepentingan follower saya. Saya tahu follower saya ramai yang tak boleh nak join PJJ sebab tak ada duit, kemiskinan, banyak komitmen. Saya tahu. Sebab itulah kenapa salah satu cara kenapa saya hasilkan benda ni. Kalau you orang rasa saya ni bodoh lagi, bengong lagi, saya pun tak kerti nak tegak apalah. Saya dah kata saya buat ni, tapi saya nak wujudkan, saya nak kata keluarkan, nak suruh ada dropship, agent, stocki tu untuk jangka masa panjang, insya-Allah benda tu. Tetapi untuk sekarang ni, saya nak trust the process. Saya nak tahu dulu lagu mana hasil dia, macam mana you all, bila mana you all dapatkan brownies world ni. Saya nak impact dia, macam mana testimoni you all. Itu yang saya nak tahu dulu. Barulah saya nak create benda yang lain.
Saya pun tak ada duit. Tengok tu. Saya tahu. Sebab benda ni saya dah orang kata R&D kan benda ni. Saya dah planning dengan tim saya, tahu tak? Sebab saya tahu PJJ saya tu mahal. Saya akui PJJ saya mahal. Sebab apa saya buat PJJ saya mahal tak sama dengan orang? Ada sebab lah. Ada orang kata, saya patutlah Noris pergi overseas semua apa semua dengan duit PJJ apa semua. Ilmu tu tak ternilai harga dia, tahu tak? Ilmu yang saya share dekat you all, nak cari resepi yang betul-betul senang dan jadi lagu tu, you all ingat senang ke? Saya pergi Google. No. Saya R&D benda tu. R&D pakai kepala otak, bukan pakai kepala lutut. Pakai kepala otak R&D ni. Bila kita banyak mikir, banyak kata berubah apa semua. Tapi saya ni banyak mikir, tahu tak? Untuk saya nak kepentingan bersama. Saya tahu ramai tak ada duit. Saya tahu. Bila mana saya berbincang dengan tim saya, kenapa saya? Sebab utama saya hasilkan Brownies World ni. Dan benda ni saya akan banyak lagi planning untuk jangka masa panjang yang saya akan buat. Banyak lagi. Dan apa yang saya akan buat banyak lagi. Tak boleh royak lagi lah. Banyak lagi. Dan benda ni untuk kepentingan you all. Untuk pertama saya lancarkan benda ni, ramai gila kot yang nak jadi ejen. Ramai sangat, terlampau ramai nak jadi ejen. Saya akui benda tu. Tetapi buat masa sekarang, saya nak dapatkan testimoni you all dulu. Lagi banyak testimoni, lagi banyaklah benda yang saya akan buat tu. Benda tu ada dah. Planning tu, you all tak payah bagi tahu saya. Saya dah planning dah, siap-siap dah. Satu-satu dah saya buat. Saya dan tim saya buat dah. Apa planning yang saya akan buat hasil daripada Brownies World ni. Kalau mu kata aku ni bodoh lagi, tak tahulah. Saya bodoh ke? Mu bodoh. Kenapa brownie saya gelembung? Gelembung tu sebab you all tak ketuk-ketuk dulu lawyer tu sebelum bakar tu, ketuk-ketuk dulu. Ketuk-ketuk dulu. Barulah you all masukkan dalam oven. Betul tu Noris. Selagi namanya saya pun tak ada duit lah ni, nak cari duit. Tengok tu lah. Saya akui, tapi untuk sekarang saya tak akan buka terus buat gitu, no. Saya akan buat benda ni, biarlah kita ambil masa, tapi benda tu kita nampak hasil dia. You all tak fikir benda tu. You all fikir gini-gini, fikir jangka masa pendek. Saya ni fikir untuk jangka masa panjang. Apa akan jadi bila mana aku lancarkan Brownies World ni? Apa akan lagi jadi next. Dan benda ni bukan saja impact kepada saya. Impact insya-Allah impact kepada saya punya follower, saya punya kata yang setia dengan saya, yang nak jana income dengan saya. Tu dia kata, makcik kata saya tu mungkin dia akan jadi ejen, mungkin dia jadi stoki. Mana tahu? Sebab dia nampak hasil benda ni, tahu tak? Gitu. Okey? Okeylah. Bye. Tahu. So, terima kasihlah yang mana tengok saya punya live, yang like, yang komen, terima kasih banyak-banyak. Apa yang kurang tu saya akui daripada kelemahan diri saya. Saya akui. Memang saya akui. Saya manusia yang lemah. Saya manusia biasa. Makcik tu tak tahulah dia makcik hebat kot. Tapi saya ni, saya tahu kelemahan diri saya. Saya akui kelemahan diri saya. InsyaAllah saya akan improve dia ke arah yang lebih baik. Saya dan tim saya buat sehabis daya untuk yang mana yang sentiasa follow saya. Tahu tak? Bukan untuk kepentingan saya. Kalau untuk kepentingan saya, lama dah aku kau daripada PJJ tu ikut mu lah, mu nak jadi gapo jadilah. Tahu tak? Ikut mu lah, mu nak jadi gapo jadilah. Tetapi saya buat lain daripada lain. Saya nak you all join mana-mana platform ataupun mana-mana yang saya buat ni ada hasil dia untuk kebaikan you all. Tahu? Bukan senang nak jadi senang. Orang nampak saya di depan gini, orang tak nampak saya di belakang macam mana. Macam mana saya struggle dengan akak ni. Gitu. Tahu tak? Orang tak nampak.
Orang tak nampak benda tu. Biarlah orang tak nampak pun. Hanya Allah saja yang nampak benda tu. Tahu? Gitu lah. Okeylah, saya undur diri dulu. Terima kasih semua yang mana yang like, yang komen, yang share. Terima kasih banyak-banyak yang setia dengan saya, yang sentiasa follow saya. Terima kasih banyak-banyak. Yang baik itu semua datang daripada Allah. Yang lemah itu, yang kurang datang daripada kelemahan diri saya. Saya akui, insya-Allah saya akan improve ke arah lebih baik. So, siapa yang dapatkan saya punya Brownies World ni, you all boleh WhatsApp terus tim saya untuk dapatkan ni. InsyaAllah saya akan bagikan yang terbaik untuk you all. Saya tak menjanjikan bulan dan bintang, tetapi saya menjanjikan Brownies World untuk you all. Okeylah, saya undur diri dulu. Nanti kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye.